Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah kita menyambung kembali perbincangan kita menerusi rancangan Asbabun Nuzul. Dan pada waktu ini kita berada pada siri yang kedua untuk memahami surah yang berikutnya daripada Al-Quran, iaitu Suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah ini berdiri di atas 286 ayat. Merupakan surah yang paling panjang daripada Al-Quran Karim, dan dia merupakan surah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, menurut Ibn Abi Najih berkata bahawa Mujahid berkata 4 ayat yang pertama daripada suratul Baqarah menceritakan tentang orang yang beriman. Kemudian 2 ayat yang berikutnya menceritakan tentang orang kafir, dan 13 ayat yang berikutnya menceritakan tentang golongan munafiqun. Ini seperti disebut oleh Imam Ibn Jarir Tabari dalam tafsirnya, dan dinukilkan oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya. Begitu juga disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat yang turun berkenaan orang-orang beriman ini merupakan ayat yang kedua hingga kelima, kemudian orang kafir 6 hingga 7, dan kemudian ayat yang berkaitan tentang puak munafiqun dari ayat 8 hingga ke 20. Mari sama-sama kita melihat dan memahami surah ini satu persatu. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Alif Lam Mim. Maksud yang terdapat di sebaliknya hanya Allah SWT sahaja yang mengetahui. Cuma di kalangan para mufassirin ada yang menyatakan bahawa ia merupakan nama dari nama-nama Al-Quran, dan ada pula yang mengatakan ia merupakan qasam. Qasam ni maknanya adalah satu sumpah oleh Allah SWT. Dan ada pula yang mengatakan ia merupakan sirrun asraril Quran alladhi la ya'lamuhu illallah. Dia merupakan rahsia Al-Quran yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah dia Al-Kitab yang tiada keraguan baginya, membawa hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Alkitab dimaksudkan di sini iaitu Al-Quran Al-Karim. La raiba fi, maknanya tidak ada syak padanya. Bayangkan muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, setiap kita bila menulis satu bahan, contohlah saudara merupakan seorang student PhD, membuat satu tesis, dan saya merasakan saudara telah buat yang terbaik untuk menghasilkannya. Berani tak saudara letak di permukaan mukadimahnya, introductionnya, tesis ni disiapkan oleh saya dan tempoh sekian-sekian di bawah penyeliaan oleh pakar-pakar yang berikut, dan saya beritahu pada para pembaca tiada sebarang keraguan pada kajian saya ini. Berani tak saya cakap begitu dalam apa-apa tulisan saudara? Tentu tidak, bukan? Inilah sebabnya ramai di kalangan pengkaji Al-Quran yang telah masuk Islam, sebaik saja mereka membaca introduction kepada Al-Quran Al-Karim ini, membaca suratul Fatihah, kemudian masuk ke surah yang kedua sampai kepada ini, ia akan membingungkan sesiapa sahaja. Bagaimana boleh klaim tiada keraguan padanya jika bukan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memiliki kalam menyusun begini punya indah, kalam yang terdapat di sebalik susunan ayat-ayat yang hebat ini. Lagi dibaca, lagi kita merasakan kita ni bungkam, terbenam dalam satu lautan yang sangat luas dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Justru tanpa ragu, tanpa sebarang syak wasangka, mereka yang baca ayat ini lalu menilai, melihat, mengkaji dengan mata hati, masuklah mereka ke dalam Islam. Hudal lil muttaqin. Ayat ini, Al-Quran ini, kitab ini dijamin membawa hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi hudan tentang perkataan hada yahdi. Hidayah mana merujuk kepada petunjuk. Kemudian al-muttaqin merujuk kepada orang yang takut.
Al-khaifin Allah, orang yang takut kepada Allah ni takut pada apa tuan-tuan? Takut melakukan dosa, kerana dengan dosa itu menyebabkan seseorang akan dihumbankan ke dalam hukuman Allah, dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi membawakan beberapa riwayat tentang perkataan takwa ini. Takwa adalah berasal perkataan wiqayah. Wiqayah maknanya benteng. Artinya seseorang yang bertakwa ini telah mewujudkan benteng, di antaranya dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yattaqi bihi nafsahu an maharimillah. Dia menjadikan sesuatu itu sebagai penghalang daripada melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Pernah satu ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, seperti disebut oleh Al-Baghawi dan tafsirnya, Imam Al-Baghawi seorang daripada ulama Ansarus Sunnah, seorang yang sangat memahami sunnah, seorang pentafsir Al-Quran yang hebat, seorang fiqih yang hebat, mazhab Syafi'i. Beliau berkata, membawakan riwayat, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat yang hebat, Ubay bin Ka'ab, apa yang kau faham tentang perkataan takwa ini dan bagaimana pelaksanaannya? Jawapan Ubay bin Ka'ab, wahai Amirul Mukminin, boleh tak Amirul Mukminin ceritakan pada saya tentang seseorang yang mengembara berjalan di tempat yang penuh dengan onak dan duri? Bagaimanakah keadaan tuan kalau melalui kawasan yang seperti itu? Jawapannya, tentulah aku akan berjaga-jaga. Bimbang kalau tersangkut pada duri, pada onak, pada satu yang membahayakan, maka akan koyak pakaianku. Maka itulah dia konteks kalau dikaitkan kehidupan kita dalam dunia ini, mestilah mengawasi diri dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Sebagaimana seseorang yang bimbang berjalan di kawasan yang seperti itu, bimbang kena luka, mungkin tercari pakaiannya, mungkin terkoyak, terluka pada kulitnya, maka demikian juga sepatutnya peranan seseorang Muslim, seorang mukmin duduk di muka bumi Allah. Dia jemput datang ke muka bumi Allah ni sebagai manusia melaksanakan tanggungjawab. Jangan langgar perkara-perkara yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai larangan, sebagai benda yang dilarang kita melakukannya. Kemudian Allah turunkan ayat yang ketiga, ayat yang berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Golongan yang bertakwa itu dideskripsikan dalam deskripsi ayat, iaitu orang yang beriman pada perkara gaib, menunaikan salat, mendirikan salat, dan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka, mereka menafkahkannya, mereka membelanjakannya. Yu'minun ni tuan-tuan datang perkataan yusaddiqun, meyakini, membenarkan. Kalau kita guna perkataan percaya ni satu perkataan yang kurang kuat. Itu sebab kita melihat sebahagian daripada para ulama tidak menggalakkan terjemahan, kerana bahasa lain daripada bahasa Arab ni tuan-tuan amat payah untuk sampaikan makna yang tersirat yang terdapat dalam ayat-ayat indah ini. Itu sebab pengarang Al-Kasyaf menyatakan pada awalnya, alhamdulillahilladzi ja'alani min ulama'il arabiyyah. Ini Zamakhsyari, seorang mentafsir Quran yang hebat. Dia sebut balaghahnya, beliau ni Mu'tazilah. Pandangan-pandangan bersifat akidahnya kita tidak terimalah sebagai Ahlussunnah, tuan-tuan sekalian. Tapi para ulama tetap tidak dapat mengabaikan keindahan tafsirannya dari sudut bahasa, dari sudut balaghah itu. Para ulama Ahlussunnah ni merupakan mereka yang paling amanah, tuan-tuan. Mereka ambil pandangan ini walaupun dia seorang Mu'tazilah. Tapi bab-bab kesesatan kau tu jangan ikutlah. Bab-bab yang berlawanan dengan akidah kami tolaklah. Begitu cara kita nak jadi bangsa yang maju. Dia ajar kita untuk mengambil dari mana sahaja asalkan ia mendatangkan kebaikan. Kerana itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-hikmatu dhalatul mu'min, kebijaksanaan itu milik orang beriman, hilang dari orang beriman. Maka di mana saja diperolehinya mestilah direbutkannya. Kita boleh ambil dari barat as long as benda itu memberi kebaikan kepada kita. Kalau dia bercanggah dengan akidah kita, tolaklah ia. Jadi memahami ayat ini, yu'minun maknanya yusaddiqun, membenarkan, meyakini. Kalau percaya itu dari satu sudut macam tak berapa kuat nak menerangkan maksud ayat ini sendiri. Sebenarnya muslim-muslimat dimuliakan Allah sekalian, ya Allah, ruginya orang tak belajar bahasa Arab, amat rugi sekali.
Kerana bila kita belajar bahasa Arab, kita memahami apa yang kita baca dalam salat. Kita boleh berinteraksi dengan ayat-ayat yang sedang kita bacakan itu. Maka Allah Ta'ala gambarkan di sini bil ghaib, orang yang beriman terhadap perkara ghaib. Apa perkara ghaib, tuan-tuan? Perkara yang kita tidak nampak. Beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kebangkitan semula, beriman kepada syurga dan neraka. Benda yang memang kita tidak akan dapat lihat, memang kita tak dapat saksikan. Beriman tentang timbangan amal. Di akhirat kelak akan menimbang amalan kebaikan, hasanat juga sayiat. Titian sirat. Pernah tengok tak tuan-tuan bagaimana? Tapi semua ini hanya terlukis dalam minda mereka yang beriman. Difahami oleh mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka muslim-musliman ini rahmati dan dikasihi sekalian. Kemudian Allah sebut yuqimunas salah, yuqimun. Allah menyebut di sini mendirikan salat. Kerana salat ini perlu kepada satu kesungguhan. Allah tidak menyatakan wa yusallun, mereka bersalat, tidak, yuqimunas salah, mendirikan salat. Mendirikan salat ni maknanya mengikuti segala tata tertibnya, memenuhi segala rukun dan juga wajibnya, sunatnya. Begitulah indahnya pemilihan perkataan dalam Al-Quran. Tuan-tuan muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, kita sebagai orang Islam masih berusaha untuk memahami Al-Quran. Kalimah-kalimah yang ada dalam Al-Quran ini, mengapa Allah guna begini, tidak begitu. Ini satu bab daripada i'jaz. I'jaz ni makna mukjizat Al-Quran Al-Karim. Satu kajian yang dibuat oleh Presley and Hart, satu organisasi education yang terkemuka di barat, bahawa golongan yang bijak di kalangan profesional mendidik anak-anak mereka dengan 30 juta vocabulary baru, perbendaharaan kata yang baru. Bayangkan, sebaliknya seorang yang tak belajar tinggi dan tak berusaha untuk memahami, sebagai contohnya Al-Quran ini, dia hanya mampu berkomunikasi dengan anaknya dengan limited punya vocabulary, cuma 10 juta saja. Kalaulah anak ini berusia 6 tahun, dia akan masuk ke sekolah rendah, dia hanya mempunyai 10 juta vocabs, perbendaharaan kata, maknanya dia tidak akan mampu bersaing dengan anak orang lain yang ternyata expose-nya kepada kalimah itu, dunia pertuturan itu lebih jauh ke hadapan. Tuan-tuan boleh cek dalam Hart and Presley and Hart, organisation yang mengkaji di kalangan academician ni bagaimana membangunkan minda anak-anak dalam komunikasi, kemajuan, pencapaian, sifat berdikari dan sebagainya. Jadi kalau kita belajar Al-Quran ni pun kita akan lihat perkataan yang dipilih oleh Allah ni bukan calang-calang perkataan, tuan-tuan. Ini satu bab dari i'jaz, satu bab mukjizat Quran yang tiada tandingannya, pemilihan perkataannya, subhanallah. Yuqimunas salah, mereka itu mendirikan salat. Bukan bersalat, mendirikan salat. Maknanya dilakukan dengan sepenuh hati. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami kurniakan mereka menafkahkan. Ya Allah, indahnya ya Allah ini kalau anda faham saudara. Allah menyatakan bahawa antara sifat orang muttaqin ini orang yang beriman pada perkara gaib. Perkara gaib yang kita tak nampak cuma dinyatakan dalam Quran, dalam nas Quran dan juga hadis, tapi kita meyakini menerimanya, cuba untuk menghilangkan sebarang keraguan padanya. Kemudian mendirikan salat, kemudian menafkahkan apa yang diberikan oleh Allah. Dan Allah ingatkan, wa mimma razaqnahum, kami yang beri. Ini dalam satu bab dari pengajian bahasa Arab dipanggil taqdim dan juga takhir. Taqdim maknanya mendahulukan, dan ini dikemudiankan. Mengapa tak sebut wa mimma wa yunfiquna mimma razaqnahum? Mengapa tak sebut itu? Kenapa sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun? Dalam Mu'tarakul Aqran oleh Imam Suyuti menjelaskan bahawa Allah nak tekankan di sini, kami cuma nak sebahagian saja. Kerana min ini tufidut tab'id. Min di awal ni merujuk kepada sebahagian. Kami tak minta semua. Barangkali daripada RM1 yang kau miliki pada hari Jumaat itu cuma RM10 saja kau nafkahkan. Barangkali sejuta yang dikurniakan oleh Allah itu kau telah berzakat 2.5%, maka kau tambah sikit lagi daripada yang lain itu dalam bab sedekah, infak. Jadi sebahagian daripada apa yang kami berikan itu mereka menafkahkan. Dan ingat, kami yang beri. Walaupun zahirnya yang nampak engkau usahakan, tapi kalau tidak kudrat yang kau berikan, mata yang kau berikan, telinga dan sebagainya, peluang, laluan,
maka jangan harap, usahakan diharap rezeki itu diberi kepada wahai hamba. Yunfiqun, maka mereka mengeluarkan. Yang cantik perkataan yunfiqun datang perkataan nafaq. Nafaq ni kalau kita belajar bahasa Arab maknanya terowong. Makna bererti bila seseorang itu memberikan hartanya pada jalan Allah, dia telah pun membuat satu terowong yang mendekatkan dirinya kepada mardatillah. Bayangkan kita melalui terowong. Kalau di Kuala Lumpur ni ada terowong, namanya terowong Penchala Link. Kalau tidak ada terowong Penchala ni, kalau orang nak naik ke Karak, mereka akan melalui terowong di bukit mana tu, selepas Gombak. Tuan-tuan lalu terowong ni, tak pernah lalu, cuba lalu. Bayangkan kalau tidak ada terowong ni, maka kita manjat di atas bukit, betapa jauh, betapa punya bahaya. Maka demikianlah dalam majaz yang dikemukakan di sini satu kiasan simpulan yang merujuk kepada orang yang melakukan infak ini telah pun membuat satu terowong untuk mencari ridha Allah, jalan pintas, jalan pantas, jalan cepat untuk mencapai ridha Allah. Berkata Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam tafsirnya, tafsir Asy'arawi, bila Allah gunakan perkataan seperti ini bagi menampakkan ciri orang bertakwa, memerlukan daripada kita ni orang beriman supaya berusaha niaga. Kerana orang yang tak berusaha niaga tidak akan dapat nikmat untuk memberi kepada orang lain. Boleh saudara makan gaji, saudara menderma, boleh, tapi taklah seperti nikmat seorang yang memiliki hartanya boleh diinfakkan sewenang-wenangnya. Jadi satu galakan kepada orang beriman, kata Asy'arawi, supaya mereka ni menolka bidang keusahawanan, bidang perniagaan. Kerana dengan cara itulah Islam lebih meriah, berbagai kebaikan mudah untuk dilakukan bila adanya ahlul khair, para kurama, orang yang hartawan yang beriman. Dan kemudian Allah menjelaskan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat yang keempat dari surah Al-Baqarah ini, iaitulah orang bertakwa merupakan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada wahai Muhammad dan apa yang diturunkan sebelum dari kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka terhadap hari akhirat itu mereka meyakini. Ini lagi ciri orang yang bertakwa yang Allah Taala kemukakan, iaitulah orang yang beriman kepada Al-Quran dan orang yang beriman kepada kitab-kitab samawi yang turun sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Tapi iman yang dimaksudkan kepada bahan-bahan yang turun, risalah-risalah yang turun, suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah dan Nabi yang terdahulu, kitab-kitab ini tidaklah memerlukan dari kita untuk mengkaji membacanya, kerana dalamnya telah penuh dengan penyelewengan. Keimanan dimaksudkan terbatas kepada keimanan bahawa ia merupakan kitab Allah yang turunkan kepada Nabi sebelum kita. Dan lagi ciri yang berikutnya, mereka ni kepada hari akhirat mereka sangat meyakininya. Yusaddiqun wa yuhaqqiqun, kata para ulama. Orang yang benarkan akhirat tidak akan jadi perompak. Orang yang benarkan akhirat tidak akan menganiaya orang lain. Orang yang meyakini pertemuannya dengan Allah di hari akhirat yang pasti akan berlaku ni akan mengelakkan dirinya dari melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setakat ini saja. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.